بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Ada yang dah like, share dan subscribe. Terima kasih sangat-sangat. Hari ini akak nak ceritakan kisah mengenai Ummu Sibyan. Pernah dengar tak? Apa tu Ummu Sibyan? Akak yakin kalian semua mesti ada yang tertanya-tanya, apa tu Ummu Sibyan? Apa tu Ummu Sibyan kan? Jom bersama dengan akak akan terangkan sedikit tentang Ummu Sibyan. Garik ni kita kena tutup pintu 10 minit sebelum garik. Bila habis gelap dah, baru boleh buka pintu. Kalau nak buka, tak buka sudah. Pintu jangan kekeng, tikak jangan kekeng. Dia masuk, kau tikak dengan kau pintu. Kau rabung tak masuk, kau celah lubang latar tak masuk. Dia main pintu tikak. Siapa? Ummu Sibyan. Nabi sebut dalam hadis nama Ummu Sibyan. Dia jalan macam cicak, dia celah rabung. Bagi tengok cerita putih. Dia buat natah jalan. Jalan tu dinding. Cerita belik-belik. Faham? Jalan tu dinding. Begitu. Dia tanya budak-budak. Duduk cek tengok. Begitu. Selok budak. Dah mata sosok berdi mata. Dah. Pada cek mata sosok depan dia. Dak selok apa budak-budak. Jangan budak-budak tu kalau selok gitu, jangan we tengok datang, we negak dan baca ayat kursi 3 kul tiup atau bongbong siapa dia bertindak. Bila nak kena mata belalak dan bila kita alih pada dia tengok situ kau, maka ada benda nama Ummu Sibyan. Jangan kita baca ayat kursi, kata wahai Ummu Sibyan, keluar, jangan ganggu rumah dan anak-anak. Dia reti. Maka ada benda nama Ummu Sibyan. Jangan kita baca ayat kursi, kata wahai Ummu Sibyan, keluar, jangan ganggu rumah dan anak-anak. Dia reti. Jangan lupa tutup pintu waktu maghrib. Jangan lupa. Sebaiknya jangan dibiarkan pintu atau tingkap rumah terbuka pada waktu senja atau maghrib, kerana dikhawatiri akan menarik perhatian jin Ummu Sibyan. Jin makanya Ummu Sibyan untuk pengetahuan semua. Nasihat orang tua-tua selalu mengatakan, jangan keluar bermain pada waktu senja. Lebih-lebih lagi ketika maghrib. Antara kata-kata yang sering didengar, jangan main dekat luar waktu maghrib, nanti kena sorok dengan hantu. Pernah dengar tak? Sebilangan masyarakat masih mempraktikkan peringatan tu dengan harapan agar kanak-kanak tidak berani keluar pada waktu tersebut. Bagaimanapun, di sebalik cubaan untuk menakut-nakutkan tu ada sebenarnya. Memetik hadis Bukhari 3280, Muslim 2012, Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, jika malam datang menjelang atau kalian berada menjelang maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, kerana ketika itu syaitan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkanlah mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, kerana sesungguhnya
syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula bekas minuman dan makanan kalian, walau sekadar dengan meletakkan sesuatu di atasnya, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Pendakwah popular Ustaz Azhar Idrus mengatakan pintu dan tingkap perlu ditutup dengan rapat sebelum menjelang maghrib. Perkara itu bagi mengelakkan daripada rumah kemasukan tetamu tidak diundang masuk ke dalam rumah kita. Sekitar 10 minit sebelum waktu masuknya maghrib, perlu ditutup pintu dan tingkap dengan kemas, dan kalau boleh jangan dibiarkan ada renggang. Bimbang nanti dia masuk dalam rumah. Siapa dia tu? Dia tu ialah jin bernama Ummu Sibyan. Akak dah sebutkan, jin ini akan masuk ke dalam rumah dan berjalan merangkak di dinding seperti cicak. Selalunya anak-anak kecil akan menjadi sasaran. Bayi akan menangis tanpa henti. Terangnya dalam satu ceramah video beberapa tahun yang lalu yang kembali tular baru-baru ni. Kata Ustaz Azhar, Ummu Sibyan ni digambarkan memiliki rupa yang menakutkan dengan mata yang besar dan kepala yang kecil je, selain memiliki sifat merangkak di dinding. Kemudian tingkap atau pintu boleh dibuka semula selepas keadaan benar-benar gelap. Makanya bila maghrib jangan buka pintu atau tingkap. Dikatakan mata Ummu Sibyan ni besar, saiz dia sebesar baldi, tetapi kepala dia kecil dan menyeramkan. Tentunya kanak-kanak jika nampak akan perkara itu, mereka akan berasa terkejut dan berasa takut. Jika kanak-kanak menangis, cuba bacakan Ayatul Kursi bersama dengan surah 3 Qul dan tiup di ubun-ubun kepala dalam keadaan dia sedang menyerap. Terus membaca sehinggalah bayi berhenti menangis, terang beliau. Tambah Ustaz Azhar Idrus, cara untuk mengenal pasti jika bayi berkenaan melihat ke arah jin Ummu Sibyan atau tidak ialah dengan mengalihkan sedikit kepala dia untuk melihat sama ada arah pandangan bayi tersebut turut berubah ataupun tidak. Cuba gerakkan kepala bayi sedikit daripada terarah kepada satu sudut saja. Sekiranya kepala sudah dialihkan tetapi dia masih lagi melihat ke arah tempat seperti dinding, berkemungkinan itu ada. Terang pendakwah tersebut, arahkan keluar. Sekiranya perkara tersebut berlaku, pendakwah yang berasal dari Terengganu tu menasihati kita agar membaca ayat kursi dan minta jin tersebut keluar. Sila keluar. Jika menyadari ada kehadiran Ummu Sibyan di rumah, cuba bacakan ayat kursi dan cakaplah agar mengarahkan dia keluar daripada rumah. Bahasa Melayu pun dia akan faham, jangan risau. Apa juga bahasa dia akan faham. Guna bahasa Inggeris, Ummu Sibyan, get out from my house pun dia akan faham insya-Allah. Tak perlu marah-marah, cakap bersahaja pun boleh juga. Get out from my house. Boleh, tak ada masalah. Semoga kita akan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhi daripada perkara sebegini. Amin ya rabbal alamin. Akak akan teruskan dengan kisah yang dikongsikan oleh seseorang berdasarkan pengalaman yang berkaitan dengan Ummu Sibyan. Kisah ni dikongsikan oleh seseorang yang bergelar Mr. Chunky. Susah nak sebut bulan Ramadan kan. Nama samaran saja korang. Kisah perkongsiannya tu berbunyi macam ni. Hari pertama malam tu cuaca baik je. Mr. Chunky ni, isteri dia dengan anak-anak dia keluar makan malam. Jadi, dia dikurniakan sepasang cahaya mata yang sulungnya masa tu tak salah dia lah umur dalam 3 tahun. Lelaki. Yang kedua baru dalam 5 bulan. Perempuan. Nak dijadikan cerita, mereka ni balik lewat malam ke rumah selepas keluar makan malam. Jam masa tu menunjukkan pukul 11.30 malam. Waktu mereka sampai dekat rumah, dipendekkan ceritanya lah,
time itulah mereka balik ke rumah dengan bawa anak kecil. Sewaktu Mr. Syangki ni nak tidur, jam dah pun menunjukkan ke pukul 12.55 tengah malam. Anak kedua Mr. Syangki pula asyik menangis je. Jap menangis, jap menangis, menangis saja. Letak dalam buai tak kena, pangku pun tak kena. Menangis pula bukan macam biasa-biasa punya menangis. Menangis ni tu menjerit macam nak terkeluar anak tekak ni tu. Dia punya menangis tekan sangat, tekan. Meraung betul. Yang peliknya, bila dia terpandang je dekat satu sudut bilik tidur tu, iaitu di sebelah pintu masuk dekat siling rumah, dia menjerit-jerit tau. Jadi Mr. Syangki ni dia runsing sebab esok dia kan nak kerja, nak kena bangun awal. Bila benda ni berlarutan sampai pukul 2 pagi, Mr. Syangki dia jadi rimas. Rimas sangat, penat, tak boleh nak lelap lagi. Mr. Syangki tahu pantang orang tua-tua ni jangan keluar rumah waktu anak masih kecil. Semua orang tahu tu, tak ada masalah. Tapi yang bezanya nak ikut dengan tak nak ikut je. Tak lama lepas tu, anak Mr. Syangki pun tertidur dek kerana penat sangat menangis. Esoknya Mr. Syangki bangun lewat. Lepas tu lambatlah dia pergi ke tempat kerja sebab tak tahulah kenapa dia jadi letih sangat. Masuk hari kedua kepada hari yang sebelumnya tu, benda yang sama berulang juga lagi. Dia jadi juga lagi. Anak dia tiba-tiba nangis. Jadi isteri Mr. Syangki masa tu dia kan baru habis pantang, penat badan dia. Tahu je lah, penat susukan anak, macam mana nak buat kerja rumah lagi. Lepas tu dengan badan yang baru lagi nak sihat-sihat macam tu kan. Memang lagi stres lah pada isteri Mr. Syangki ni. Waktu tu pukul 12.15 tengah malam. Isteri Mr. Syangki ni tak tahan dengan anak dia. Asyik menangis, melalak je dari tadi lagi. Geram. Sama macam semalam. Pandang je satu sudut, dalam bilik dia tu melalak. Jadi Mr. Syangki pula dah tertidur dek kerana penat bekerja. Tiba-tiba Mr. Syangki terjaga sebab isteri dia menjerit tau, marah-marahkan anak dia tu sebab menangis tak henti-henti. Kau ni dah kenapa asyik menangis? Tidurlah. Dia punya geram. Akak cuma contohkan aja. Selepas tu, yang Mr. Syangki tak expect masa tu, Masya Allah, dia ugut nak campakkan anaknya tu dari tingkat atas. Lupa nak cakap, rumah Mr. Syangki ni 2 tingkat tau. Dari tingkat atas tu lah, dia ugut nak campakkan. Semua dekat atas tu bilik, dekat bawah macam biasalah ada dapur, ruang tamu kan. Kau ambil anak kau ni sebelum aku campak dia. Kau ambil anak kau. Jerit bininya Mr. Syangki tu. Ya Allah, berderau lah darah Mr. Syangki dia buatnya. Dalam hati dia berbisik, bini aku ni dah moyan ke? Lepas tu Mr. Syangki dia terus ambil anak dia bawa keluar rumah. Dia startkan je kereta sambil dia bacakan ayat kursi. Tak henti-henti dia baca. Alhamdulillah dia boleh baca tau. Kau nak pergi mana tu bawa anak keluar malam-malam buta macam ni? Dah pula dia marah. Sempat Mr. Syangki ni dengarkan isteri dia jerit dari pintu rumah marah-marah macam tu. Dah kau nak campak, kau tak bagi bawa keluar pula. Dah kenapa kau ni? Adalah lebih kurang dalam 20 minit Mr. Syangki ni dia roundkan kawasan pekan berdekatan dengan rumah dia tu. Entah berapa kali lah Mr. Syangki ni bacakan ayat kursi, dia pun tak ingat, dia pun tak tahu. Sampaikan anak dia tidur dekat pangkuan dia. Shh, jangan bagi tahu abang polis dia drive sambil pangku anak tau. Tak boleh tau, jangan ikut. Lepas tu Mr. Syangki dia balik rumah. Dia tengok anak sulung dia dengan isteri dia dah lena dah. Jadi dia letakkanlah anak dia yang dia bawa tadi, dia letakkan dalam buai. Tak naklah dia letak kat sebelah isteri kan, jadi apa pula. Esoknya isteri Mr. Syangki dia macam dah lupa dah dengan apa yang jadi pada malam tadi. Jadi Mr. Syangki dia macam biasalah, dia menguap, dia memanjang sebab dia berjaga sampai ke pagi kan. Nasib badan, bak kata arwah Piramli dan nasib badan. Masuk pula hari yang ketiga. Jadi Mr. Syangki dah fed up sangat.
Dia tercari-cari, apalah penyebabnya anak aku jadi macam ni. Dia tercari-cari dekat Google. Tek dia googlekan juga. Kenapa punca mak menangis malam. Bukan mak tapi anak. Punca anak menangis malam. Mr. Chunky dia letak dalam ruangan carian Google. Banyak jugalah info yang keluar. Tak terpilih dia. Jadi Mr. Chunky dia ambil carian yang paling atas, settle, senang kerja. Simptom. Ditulis macam tu. Kerap menangis malam, terjerit-jerit. Menangis lebih kuat jika terpandang di satu penjuru rumah. Ditulis, dia baca lah. Samalah, kata Mr. Chunky bersorangan sambil dia membelik-belik telefon pintar milik dia tu. Lepas tu dia baca lagi. Gangguan jin Ummu Sibian. Muka Mr. Chunky mula berkerut tau. Bila dia telitikan dan dia cuba fahami satu demi satu ayat di page tersebut. Apa tu Ummu Sibian? Apa tu? Cara mengubati. Bacaan Mr. Chunky dia jadi lebih fokus dan lebih fokus. Kenal pasti lokasi yang dilihat anak. Baca surah Al-Fatihah, kursi, 3 kul dan berkata, keluar kau wahai Ummu Sibian, jangan kacau keluarga aku lagi. Sambil meludah kosong ke sebelah kiri. Okey, tengok, okey. Terkejutlah Mr. Chunky dibuatnya. Rupanya anak dengan isteri dia diganggu dengan jin kafe pada ketika tu. Dalam hati Mr. Chunky betapa kesiannya dia tengokkan isteri dia. Mesti tak cukup rehat kan. Lepas tu Mr. Chunky dia baca lagi. Dia nak cuba selesaikan masalah dia. Kesan gangguan. Rumah tangga boleh hancur. Gangguan pada hubungan intim. Ummu Sibian memakan anak bendih dari buah titik lelaki. Alamak, parah ni, kata hati Mr. Chunky. Dalam page tu terselit hadis. Mr. Chunky dia tak apa nak ingat secara detail lah, tapi dia ingat sikit-sikit. Nabi pernah berjumpa dengan seorang wanita tua yang sangat hodoh rupanya. Sangat hodoh. Lalu Nabi bertanya, siapa kamu wahai makhluk Allah? Aku adalah Ummu Sibian. Tugas aku mengganggu anak-anak Adam. Aku makan benih anak Adam. Aku boleh meruntuhkan rumah tangga sebuah perkahwinan. Panjang lagi lah, tapi tak mampu nak disambung. Jangan kecam pada Mr. Chunky sebab dia tak hafal hadis tu. Jadi Mr. Chunky dia tak tahu sahih ke tak. Wallahualam, tapi kita boleh sama-sama cari untuk belajar tau. Malam tu seperti biasa. Mr. Chunky dia tunggu tanda-tanda gangguan. Dia tunggu. Tepat pukul 12 tengah malam, anak dia dah buat perangai. Mr. Chunky dia perhatikan anak mata kepada anak dia tu. Dia nak tengok mana, dia nak tengok dekat benda tu, dekat area mana. Satu lagi, Mr. Chunky lupa nak cakap. Dia ni dari kecil lagi mungkin ada anugerah. Tapi Mr. Chunky tak pastilah. Mr. Chunky dia boleh rasa benda tu ada. Tapi dia akui dia tak boleh nak nampak pada perkara yang macam tu. Lepas tu Mr. Chunky tengok mata baby dia tu tertumpu ke satu ruangan penjuru meja solid dalam bilik tidur dia. Hati Mr. Chunky dia panas tau. Dia jadi macam bengang gila kat benda tu. Sebab benda tu kacau keluarga dia. Jadi Mr. Chunky ini dia tak adalah berani sangat. Tapi bila kena macam tu, agak-agak lah kan. Sampai mengganggu emosi isteri dia. Sampai mengganggu kerja dia. Tak boleh jadi ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mr. Chunky dia laungkan azan sampai habis. Taklah kuat. Takut nanti terkejut pula jiran sebelah azan tengah-tengah malam macam tu. Tapi memang clear lah kalau korang dengar. Setelah Mr. Chunky ni azan, dibacakan Al-Fatihah, kursi, 3 kul, sampai dalam hati dia cakap, "Puak hang dari rumah aku, setan, pui." Yelah, Mr. Chunky ni dia cakap sorang-sorang, dia menghadap dinding. Agaknya kan, isteri dia ni tak terjerit ke? Macam melik pula lah. Laki aku ni lah kenapa? Macam tu. Selesai je dia buat macam tu, Mr. Chunky tumbukkan kepada lantai. Buk. Lepas tu, anjing-anjing dekat luar kawasan taman dia tu melolong tau.
melolong. Memang tak sangka kan sampai macam tu sekali. Memang berbalas-balas lah lolongan itu. Lepas dari itu, amanlah suasana bilik Mr. Chunky ni. Anak isteri dia pun boleh tidur nyenyak dah. Termasuklah Mr. Chunky. Okey, setakat tu sahaja kisah daripada Mr. Chunky. Semoga ada manfaatlah untuk kita. Sekian saja sedikit perkongsian dari akak. Semoga ia bermanfaat. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Terima kasih kerana dengar dari awal sampai akhir. Salam Ramadan dari akak. Selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye.